عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang dirahmati Allah, fadhil Tuan Imam, Pengerusi dan Jawatan Kuasa Masjid, tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah di atas kurniaan limpah rahmat, taufik dan inayah ditemukan kita sebagai tetamunya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah juga menemukan kita di akhirat nanti sebagai tetamunya, insya-Allah. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, tabi'in, para ulama amilin. Tentuan kita masih lagi baca buku penjelasan di sekitar risalah ta'lim yang ditulis oleh Muhammad Abdullah Al-Khatib sebagai penjelasan kepada risalah ta'lim yang dibincangkan oleh Al-Imam Syahid Hasanul Banna rahimahullah. Dan kita masih berada pada bab yang pertama daripada Al-Fahmu, iaitulah memahami tentang kesyumulan Islam. Dan kita berhenti pada muka surat 65 pada 18 hari bulan yang lepas pada tajuk Natijah Memahami Kesyumulan Islam. Imam Al-Banna pernah berkata, hasil dari kefahaman umum yang syumul terhadap Islam di sisi ikhwan muslimin ialah fikrah mereka mencakupi setiap sudut pengislahan bagi umat ini dan merangkumi semua unsur lain yang berkaitan dengan fikrah islah. Ini menjadikan semua pengislah prihatin dan peka mendapati setiap cita-cita pada fikrah mereka dan bertemunya setiap harapan pencinta pengislahan bagi mereka yang mengerti fikrah ini dan memahami tujuannya. Tajuk hari ini dia nak sebut kepada kita tentang kesimpulan daripada fikrah yang menjadi pegangan gerakan ikhwan khasnya di Mesir, iaitu berkaitan dengan kesyumulan Islam, di mana dia nak jelaskan bahawa semua yang dimaksudkan daripada kesyumulan Islam ini merangkumi pelbagai aspek supaya fikrah umat Islam jelas. Dan tujuan kepada gerakan ini ialah islah, iaitu memperbaiki umat, memperbetulkan masyarakat, memperkemaskan kembali kekeliruan yang ditimbulkan kesan daripada serangan sekularisme yang merangkum ke seluruh dunia pada ketika itu. Jadi dikata kita simpulkan gerakan ini, yang pertama dakwah salafiyah. Kita biasa dengar dengan gerakan salafi, dan kita dah sebut bahawa golongan salafi ataupun salafiyah ini, fahaman salafi ini digerujuk kepada generasi salaf, iaitu generasi awal Islam, iaitulah daripada kurun pertama sampai kurun ketiga, yang dirujuk kepada hadis Nabi SAW, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunah thumma alladhina yalunah. Jadi 3 kurun ini dirujuk sebagai generasi salaf, dan selepas daripada itu dirujuk kepada generasi khalaf. Adapun orang yang berpegang kepada pandangan awal, maka dilihat sebagai gerakan salafiyah. Jadi dikata dakwah gerakan ikhwan ialah merujuk kepada dakwah salafiyah, kerana mereka menyeru kepada Islam dengan pengertiannya yang murni, bersumberkan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Kita tahu di peringkat awal gerakan Nabi SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka tidak menghadapi masalah daripada serangan pemikiran,
daripada kecelaruan akidah, kerana Islam berkembang dalam suasana dan persekitaran yang terbatas, menyebabkan sumbernya tertumpu kepada dua, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber utama. Jadi dia kata dakwah ini khasnya tertumpu kepada sumber Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajak manusia balik kepada dua sumber utama yang merujuk kepada hadis taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, ya, kitab Allah sunnat Rasul atau kama qala sadaqa Rasul. Yang kedua, kalaulah dianggap ikhwan ini selain daripada gerakan dakwah, yang kita faham dia gerakan dakwah sahaja, tetapi dia kata ikhwan juga merupakan gerakan tariqat, dan tariqatnya adalah tariqat sunni. Umat Islam berdepan dengan perkembangan pelbagai tariqah, yang kesan daripada tariqat-tariqat ini ada golongan-golongan yang mencelah, yang membawa aliran-aliran yang akhirnya menyebabkan kesesatan berlaku kepada umat. Jadi tariqat ni jalan yang dianjurkan oleh ulama-ulama bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana nak memperkemaskan akidah dan ibadah, membersihkan jiwa. Jadi pelbagai tariqat yang berlaku. Maka Al-Banna nak menyebut ikhwan dia berteraskan kepada tariqat sunni kerana mendorong diri agar beramal dengan sunnah yang suci, khususnya kepada akidah dan ibadah semampunya. Kita akan tengok dalam bab yang ketiga, saya ingat nanti, yang menyeru kepada akidah yang benar dan ibadah yang tepat. Yang ni seruan dia. Di sana ada tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Apakah teras kepada penyucian jiwa itu? Dia merujuk balik tariqat ataupun jalan yang mereka pegang ini, dia tak lari daripada penyucian akidah dan memperkemaskan ibadah. Kemudian hakikat sufi, mereka beramal di atas dasar kebaikan, kebersihan hati, kekal beramal, tidak terpengaruh dengan makhluk, cinta kerana Allah dan terpaut dengan kebaikan. Bila kita sebut sufi, yang tergambar kepada kita adalah golongan orang-orang yang pakaiannya dengan sifat-sifat serba kekurangan. Dan sebahagian ulama menyebut bahawa istilah sufi itu diambil daripada Ahlus Sufah. Ahlus Sufah yang dirujuk kepada golongan sufah yang duduk di beranda masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni kebanyakannya orang miskin, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Golongan yang menghabiskan masa mereka untuk ibadah dan menuntut ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata ikhwan juga tidak terlepas daripada gerakan sufi, tetapi kesufian mereka jelas, iaitu beramal di atas dasar kebaikan Islam dan kebersihan jiwa. Bila kita bincang tentang sufi, kebanyakannya merujuk soal penyucian jiwa, bagaimana nak bersih hati dan sebagainya, ya. Jadi dia kata ikhwan juga begitu, dan apa yang dilakukan oleh ikhwan ialah memberikan keutamaan kepada kebersihan jiwa, ya, beramal tidak terpengaruh dengan makhluk, cinta kepada Allah dan kekal dengan kebaikan. Cinta kepada Allah dan juga membebaskan diri daripada tautan makhluk adalah inti besar daripada amalan ataupun gerak kerja ahli sufi. Dan ikhwan juga terlibat dengan hal ehwal politik, kerana mereka menuntut pengislahan dalam kerajaan, memandang semula hubungan umat Islam dengan umat selainnya dan mendidik bangsa ke arah kemuliaan dan karamah seboleh mungkin. Ikhwan juga selain daripada kita sebut tadi gerakan dakwah, tariqat, sufi, dia juga tidak meninggalkan persoalan politik. Dan persoalan politik ini bermula daripada usaha mengislahkan kerajaan, menyelamat dan membersihkan kerajaan. Kita tahu kerajaan Mesir kesan daripada penjajahan, kemudian berlaku penguasaan di zaman Jamal Abdul Nasir dan beberapa zaman yang lain lah. Jadi dia kata gerakan politik ini juga bermula, dan politik yang dimaksudkan oleh ikhwan, satunya selamatkan ataupun bersihkan kerajaan supaya menurut Islam. Yang kedua, mengambil kira tentang hubungan umat Islam antarabangsa
di mana kita tahu antara usaha yang dilakukan awal-awalnya ialah mengumpulkan gerakan-gerakan Islam seluruh dunia, memanggil wakil-wakil kerajaan berhimpun bagi membincangkan tentang nasib umat Islam di Palestin yang pada ketika itu dijajah. Ini di antara gerakan awal yang dilakukan oleh ikhwan, dan disebutkan ikhwan adalah antara orang yang meneroka kepada gerakan takrib bainal madhahib, iaitu gerakan mendekatkan di antara mazhab yang sekarang ni jadi isu balik apabila melibatkan Syiah. Ya, gerakan ini diasaskan kerana melihat kepada umat Islam telah dipecah belahkan di atas asas mazhab yang menjadikan musuh-musuh kuat. Maka gerakan ini mengambil pendekatan bagaimana nak dekatkan, lalu ditubuhkan gerakan yang namanya takrib bainal mazahib, yang sampai sekarang ia masih bergerak dengan pelbagai fungsi dan pelbagai pandangan daripada tokoh ulama Islam sendiri. Ada yang pro, ada yang kontra mutaakhir ini. Tak apalah, tapi nak sebutkan itu bentuk gerak kerja dia. Dia juga merupakan kumpulan riadah. Lantaran mereka mengambil berat terhadap tubuh badan mereka, mengerti seorang mukmin yang kuat lebih baik berbanding dengan seorang mukmin yang lemah. Dan Nabi SAW sebut, sesungguhnya badan kamu ada hak. Nabi pun sebut dalam hadis, Nabi sebut tentang al-mu'min qawi, orang mukmin yang lebih kuat, disukai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang daif, yang lemah. Di situ Nabi juga pernah menyebut tentang anggota badan kita ada hak. Hak dia bukan sekadar hak rehat, haknya adalah hak sihat. Badan kita ada hak untuk menuntut makanan yang sihat, menuntut gerak kerja ataupun gerakan yang memberi kesihatan. Itu hak tubuh badan yang mesti ditunaikan. Maka ikhwan menganjurkan segala taklif, yakni beban tanggungjawab Islam, tidak mungkin dapat dilaksanakan secara sempurna dan sebenar melainkan dengan badan yang kuat. Sembayang, puasa, haji, zakat memerlukan tubuh badan yang menanggung beban usaha dan amal serta kegigihan dalam mencari rezeki. Dia kata orang yang beriman ni, kalau dia nak sempurna ibadah, tubuh badan mesti sihat. Dulu ada drama apakah, dia panggil apa, jamaah kolesterol apakah, kan? Dia buat cerita orang masjid ni habis kuliah, habis ceramah, habis sembahyang, pergi duduk makan. Nak duduk makan, habis makan. Nak kata tidak macam ya, nak kata ya tak semua, tapi kita tak boleh nafikan. Makan tak salah, tetapi hak daripada badan ialah sihat. Kalau makan itu memberi kesihatan, silakan. Tetapi aktiviti-aktiviti yang memberi kesihatan adalah tuntutan kepada tubuh badan. Dengan menubuhkan pasukan sebegini, mereka lebih memperoleh manfaat berbanding kebanyakan kelab yang hanya bertumpu kepada riadah badan semata-mata. Jadi orang-orang masjid khasnya, tuan-tuan, kita tengok hari inilah kalau kita pergi ke pusat-pusat ataupun padang-padang riadah, kita nampak golongan orang tua-tua. Tak? Orang tua-tua Cina dengan tai chi dia. Dan kalau kita dengar elok-elok, dia sudah ada kumpulan-kumpulan Kristian yang mencelah di dalam kecenderungan orang-orang tua, khasnya daripada orang tua Cina ni lah. Orang Cina ni dia agama dia tidak berapa kuat. Dia lebih kepada fahaman ism, Taoism dan sebagainya. Dia bukan satu agama yang kuat. Jadi di situ orang Kristian celah, melalui lagu, melalui senaman dan sebagainya. Dia buat gerakan kebajikan. Yang ni umat Islam kena ambil berat. Umat Islam kena ambil berat, terutamanya orang-orang yang dah pencen lah. Barangkali kena fikirkan sesuatu untuk menyatukan. Ambillah ruang untuk mengumpulkan orang-orang yang dah pencen ni. Kita buat sesuatu yang sebenarnya bila buat di tempat-tempat begitu, kalau kita perasan, dia merupakan satu dakwah. Kalau kita tengok dia buat tu, dia bukan hanya nak buat, tetapi kadang-kadang ada unsur-unsur dakwah kepada agama dia. Alangkah baiknya kalau kita juga ada ruang-ruang dan kesempatan yang sebegitu. Habis berkumpul-kumpul itu sambil-sambil lah. Sekarang orang pun nak buat, kalau tai chi dengan muziknya, dia pun nak buat, kita pun ada muzik dah, dengan zikir, zikrullah, dibentuk kan. Jangan duk bincang bab lain pula, lagi tambah pula. Dia kata ni lagi bid'ah.
buat zikir sambil menari, bukan nak suruh menari. Kita nak sebutkan alunan-alunan itu yang boleh menyegarkan. Malah banyaklah aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kesihatan kepada tubuh badan selain daripada memberi perhatian kepada pemakanan. Kemudian yang keenam, ikatan ilmu dan thaqafah. Islam menjadikan menuntut ilmu sebagai satu kefarduan kepada muslim dan muslimat. Kerana kelab-kelab ikhwan sebenarnya merupakan madrasah untuk mengajar dan memberi thaqafah, serta ma'had-ma'had untuk mentarbiah badan, akal dan roh. Kita tahu bahawa Islam tegak dengan ilmu. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, sejarah manusia. Kalau kita tak lupa, sejarah manusia bermula dengan ilmu. Ketika mana Allah perintahkan Nabi Adam alaihissalam, Allah cipta Nabi Adam, Allah perintahkan para malaikat, dia perintahkan pada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, bawa kepada aku nama-nama ini. Dan Allah sebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaika faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Allah ajar Nabi Adam. Dan kalau kita tengok kepada rentetan itu, bermula daripada ilmu. Allah ajar Nabi Adam beberapa nama, kemudian Allah tanya pada malaikat, malaikat dengan penuh tawaduk jawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dengan penuh rendah diri, tawaduk, malaikat kata kami tak tahu melainkan apa yang kamu ajar. Lalu Allah kata, ya Adamu ambihum bi asma'ihim, falamma amba'hum bi asma'ihim, sampai Allah kata bila mana Adam bagi tahu, maknanya Adam sudah ada kelebihan ilmu. Nabi Adam alaihissalam sudah ada kelebihan ilmu. Bila Adam sebut, Allah kata, kankah aku dah sebut inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukti Allah Ta'ala maha mengetahui segala yang gaib di langit dan di bumi. Selepas itu Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nak sebutkan bermula manusia dengan ilmu. Malah kalau kita tengok beberapa kisah di dalam Al-Quran membabitkan kisah ilmu. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir, itu kisah ilmu. Walaupun dikaitkan dengan persoalan ilmu laduni, tetapi dia masih berkitar tentang ilmu. Kemudian bagaimana proses pengajaran ilmu yang dirakamkan oleh Allah di antara Luqman dengan anak dia. Surah Luqman ni seolah-olahnya surah pendidikan. Bagaimana pembentukan pendidikan manusia. Allah ajar bagaimana bagaimana Luqman didik anak dia. Ni surah pendidikan. Didik dengan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Didik dengan persoalan jangan syirik kepada Allah. Ini teras kepada ilmu. Sebagaimana turun wahyu kepada Nabi Muhammad juga, iqra bismi rabbik. Ini juga persoalan ilmu yang berkait dengan akidah. Maknanya permulaan ilmu, teras ilmu ialah akidah. Nabi kita Muhammad SAW diajar dengan iqra bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Ini ilmu akidah. Nabi Luqmanul Hakim diajar anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, juga ilmu akidah. Pentingnya ilmu akidah kepada umat. Dan kalau kita baca sejarah bagaimana Nabi SAW memang di peringkat awal pun menekankan soal ilmu akidah. Nabi ajar ilmu akidah 3 tahun, peringkat dakwah sirriyah. Kemudian 10 tahun kemudian ayat-ayat Quran yang turun di Mekah mempunyai ruh dan semangat akidah. Ayat-ayat makiyah, kalau kita belajar tentang ulumul Quran, di sana ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah. Sebab Islam ni dia ada peringkat. Kita nak masuk hijrah. Mulai hijrah ni orang nak sebut lah. Islam ni dia ada peringkat, iaitu peringkat makiyah dan madaniyah. Makiyah sebelum hijrah. Sebelum hijrah, Nabi ada 2 peringkat, iaitu dakwah sirriyah dan jahriyah. Dakwah sir, dakwah secara senyap. Kebanyakan berkitar tentang dakwah fardiyah. Dakwah sirriyah ini terasnya fardiyah, pergi kepada individu.
Nabi jumpa Abu Bakar, Nabi bercakap dengan isteri dia, Nabi dakwah kepada Sayyidina Ali. Begitu juga Abu Bakar berperanan dakwah fardiyah, personal, seorang demi seorang demi seorang. Dan sebenarnya kalau kita umat Islam memainkan peranan ini pun sebenarnya cukup luas, dakwah kita boleh berkembang. Kalau kita mainkan peranan, tuan-tuan, bayangkan umat Islam di Malaysia berapa ramai. Kalau setiap orang daripada kita berperanan menyampaikan dakwah secara fardiyah ini, Masya Allah, kesannya sangat besar. Tapi berapa ramai daripada kita? Saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, terutamanya kita yang bekerja dengan kawan-kawan yang bukan Islam, bagaimana bentuk dakwah yang telah kita laksanakan. Pernah tak sekali-sekali tersebut ajak dia kepada Islam? Yang ni kena ulang sekali, selalu. Banyak kali dah kita kawan dengan dia, berapa tahun dah berkawan dengan dia, best friend. Cerita peribadi kita sampai ke dia, cerita peribadi dia sampai kita, tapi cerita agama kita tak sampai ke dia. Cerita agama tak sampai. Bila kita tanya, "Dak Ustaz, saya berdakwah secara bilhal." Bunyi pun kemah. Dakwah bilhal, baguslah dakwah bilhal. Dakwah bilhal, dia tak boleh berhenti pada bilhal. Kadang-kadang orang tak faham, baik begini-begini. Apa yang menyebabkan kamu baik? Sekali-sekali dia kata, "Oh, saya respect betul dengan kamu. Kamu ni cakap jujur sungguh." Lisan kena bergerak. Yang inilah agama saya ajar. Kadang-kadang tak sebut, tak ada, saya tak ada, sikit-sikit lah, biasalah tu. Habis gitu ya. Kenapa tak cetuskan, inilah yang agama saya ajar? Tuan, ini dakwah yang mesti berkembang. Sebab itu dakwah fardiyah berlaku di Mekah 3 tahun paling tidak. Kemudian berkembang bila mana Allah Ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin, turun ayat dan sebagainya. Ni proses 2 tahun, 13 tahun ni proses akidah. Barulah pergi ke Madinah. Bukan tak ada ayat-ayat hukum, ada. Bukan tak ada ayat pembangunan, sebab Quran ini dia tidak satu maksud. Dia kalimah dia sangat luas dan mempunyai pemahaman yang sangat pelbagai, bergantung kepada ilmu yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Pergi ke Madinah pula, dia ada peringkat lain. Madinah peringkat pertama adalah peringkat mempertahankan diri, ad-difa'. Dia pertahan diri dia. Sebab itu 5 tahun pertama adalah peperangan dalam bentuk serangan luar. Badar tahun 2 Hijrah. Walaupun sebelum itu ada Badar Sughra. Ada syariah-syariah yang lain. Kemudian tahun ke-3 Hijrah berlaku pula perang Uhud. Tahun ke-5 Hijrah berlaku pula perang Khandaq atau perang Ahzab. Dalam pada itu ada beberapa syariah-syariah, perang-perang kecil yang digerakkan oleh Nabi. Lepas itu dia masuk kepada marhalah kedua, marhalah keluar menyerang. Selepas daripada peristiwa Ahzab, bermula daripada Ghazwah Bani Quraizah, masih tahun 5 Hijrah, selepas daripada perang Ahzab di atas pengkhianatan, maka bermula serangan. Berikutnya sampailah tahun ke-6 Hijrah berlaku perang Khaybar dengan orang Yahudi dan berlaku perang-perang. Ini peringkat dakwah. Tapi semua itu bermula dengan akidah. Menunjukkan ilmu paling utama ialah ilmu akidah. InsyaAllah saya rasa ada dalam tajuk depan nanti dia akan sebut tentang kepentingan ilmu, dan Islam meletakkan akidah adalah ilmu yang lebih utama berbanding ilmu-ilmu yang lain. Bila kita sebut lebih utama, bukan tak payah. Payah juga masyarakat kita ni. Kita kata ini penting, oh penting, yang lain tak penting. Bukan tak penting, lebih penting. Sebab itu kita ada kaedah aulawiyat, keutamaan. Dan keutamaan ini dia berubah bergantung kepada masa. Dia berubah bergantung kepada orang. Dia berubah bergantung kepada keadaan, keperluan. Ilmu akidah sangat penting diajar, tapi dia ni memang dah ilmu akidah selesai, maka kepentingan pada dia pada ketika itu, ilmu akidah ni dia tak boleh lari. Sebab itu ulama-ulama pesan akidah jelas, yakin dengan Allah sebagai pencipta dan tempat disembah, tempat mengadu dan berharap.
yakin kepada Nabi di atas segala model dan contoh amalan tindakan, selesai. Dan matlamat akhirnya ialah ke negeri akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Clear lah akidah, paling tidak pun clear, ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu soal ilmu adalah soal yang paling utama. Dan ilmu ini tidak membawa erti kalau sekiranya dia sekadar untuk tujuan nak tahu. Ilmu dia tidak hanya untuk tujuan nak tahu, dia mesti sampai ke tahap beramal dan menyampaikan. Sebab itu gerakan ikhwan dia letakkan peringkat ta'rif, dia letakkan peringkat takwin, ditingkatkan kepada tanfiz. Ta'rif sekadar tahu. Apa perubahan daripada tahu? Tuan-tuan, masjid ni antara masjid yang paling banyak lah dan ramai, sambutannya baik. Daripada ramai-ramai dan banyak-banyak majlis yang kita ada, berapa banyak perubahan yang telah berjaya kita laksanakan dalam masyarakat. Yang tu kena fikir, ya? Jarang, tak tahulah, barangkali ada kot, wallahu alam. Saya nak cadangkan masjid yang banyak aktiviti, ramai sambutan dan sebagainya, sesekali barangkali kena buat satu kajian lah, mungkin meletihkan lah sikit. Buat kajian apa kesan yang telah kita dapati daripada tempoh, mungkin kita tengok dari segi ngaji ibadah, apa perubahan masyarakat kita. Duk ngaji fiqh punya lama, tiba-tiba datang isu COVID ni, mungkin ilmu barulah COVID, tapi apa kesan terhadap penerimaan bila tengok susunan saf, kan? Ngaji-ngaji dah, yang mana yang rukun, mana yang sunat, mana yang keutamaan, dia ngaji dah. Tapi bila datang sesuatu yang berbentuk praktikal, bagaimana bentuk penerimaan? Ada tempat balah dalam isu begini. Isu nak susun saf pun balah, pasal apa jarak-jarak ni? Balik-balik kepada teras. Fiqh bagaimana? Jamaah ni macam mana? Kedudukan jamaah macam mana? Kedudukan itu adakah wajib? Yang ni kita nampaklah. Tapi kalau bila kita letakkan, kita kata kedudukan ini begini dalam suasana COVID, contohlah, kalau ada yang bantah balik, sedangkan kita dah ngaji fiqh lama dah, apa masalah sebenarnya? Itu tak kira lagi cara susun tu, ada yang susun straight, ada yang susun macam main kotak dam tu, kan? Hatu pun jadi isu. Apa masalah? Bila jadi isu, sebenarnya ada masalah. Sedangkan mengaji lama dah, mengaji lama dah, tapi bila di isu tetap ada masalah. Saya ingat satu kisah, bagaimana seorang, mungkin saya dah sebut dulu, wallahu alam, tok guru ni bila murid dia nak balik, dah ngaji lama dah, sebelum balik dia tanya pada murid dia, ini ilmu akidah, dia kata, kamu balik nanti, kamu lalu satu kebun, kebun tu banyak anjing. Sebab kebun tu ada tuan dia bela anjing supaya nak bela kebun dia. Dia lepas anjing dalam kebun dia. Tiba-tiba kamu lalu kebun tu, sampai depan rumah tuan dia, anjing keluar, kepung kamu. Kamu nak buat apa? Nak lari. Anjing kaki 4, kamu kaki 2. Dia banyak, kamu seorang. Nak balik batu, dia tak lari. Penyudahnya apa? Penin murid dia jawab. Guru dia kata, tidakkah dalam ilmu akidah kita diajar tiap-tiap sesuatu ada tuan dia, dan tuan dia yang paling utama ialah Allah. Baru murid dia tahu. Nak sebutnya bila sampai kepada praktikal, dia akan jadi masalah. Kalaulah bila sampai praktikal ada masalah, bermakna pengajian itu ada lagi kekurangan yang perlu kita sempurnakan. Barangkali kena review balik setiap tindakan kita. Kita kena ada review, nak tengok balik apa kesan dia, natijah dia itu kepada jamaah. Dalam akidah jamaah kita macam mana, yang dah mengaji banyak. Kemudian kesan kepada masyarakat. Masjid kita yang banyak pengajian dan sebagainya, apa kesan kepada masyarakat sekitar? Kalau sekiranya masyarakat tidak berubah, sedangkan jamaah masjid cukup hebat dengan pengajian dan sebagainya, bermakna ada sesuatu yang perlu diperbaiki, yang memerlukan kepada tindakan. Kerana sepatutnya bila dah mengaji, bila dah faham, sepatutnya ada tindakan untuk menggerakkan masyarakat. Kerana ilmu yang kita kutip tujuannya islah,
Bukan hanya islah diri, tetapi islah umat. Bagaimana soal perubahan ini berlaku atau tidak? Kalau tak berlaku, barangkali ada sesuatu bukan tak bagus, tetapi perlu ditambah baik, perlu disempurnakan balik. Benda-benda beginilah yang kita nak tengok. Kalau tiba bulan Ramadan jadi isu balik, nak sembahyang bilangan, ini semua perkara-perkara yang memerlukan kepada kita review balik ilmu yang kita buat, majlis ilmu yang kita buat, memerlukan kepada suatu penambahbaikan. Kenapa? Ilmu untuk faham. Bila faham, dia kena amal. Bila amal, dia kena bertindak untuk islahkan masyarakat. Jadi ilmu yang kita dapat bagus, pengajian yang cukup banyak, kena tengok pada diri orang yang menerima ilmu, ada perubahan atau tidak. Yang ni tak tengok orang pun tak apa tuan-tuan, kita boleh tengok diri kita sendiri. Aku ni sepanjang yang aku dapat ni, ada perubahan tak? Di sudut akidahnya, di sudut ibadahnya, di sudut tasawufnya, di sudut fikrahnya. Fikrah, kita ni kita ngaji fikrah ni, ya, fikrahnya bagaimana terhadap sesuatu isu. Yang ni dia bincang tentang fikrah berkaitan dengan kesyumulan Islam. Nanti masuk kedua, dia bincang tentang fikrah berkaitan dengan bagaimana Al-Quran dan hadis sebagai sumber, ya, dalam bertindak, dalam menjadikan panduan, dan bagaimana kita tidak berlebih dan tidak berkurang dalam berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Itu bentuk fikrah. Yang ketiga, dia akan terangkan tentang akidah, ya, tentang iman dan ibadah yang benar, ya, bagaimana pandangan terhadap akidah dan ibadah ini akan melahirkan halawah, kemanisan dalam beribadah, dalam kehidupan. Yang ni bentuk fikrah. Jadi semua yang kita belajar itu sejauh mana boleh merubah kita, pandangan kita terhadap sesuatu. Itu yang penting, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Jadi gerakan ikhwan sangat mengambil berat, dan dia kata ini merupakan madrasah-madrasah yang dilahirkan dengan tujuan untuk mentarbiah badan, akal dan roh. Manusia dia ada 3 unsur kan. Pertama roh, kedua akal, yang ketiga tubuh. Roh kena ada iman, akal kena ada ilmu, tubuh badan kena ada kesihatan. 3 ini adalah unsur yang menjadikan umat Islam itu cemerlang. Kalau kurang salah satu unsur ini, dia akan menjadi lemah. Ya, ilmu adalah suatu benda yang menjadi teras. Sebab itu menghidupkan budaya ilmu, alhamdulillah, masyarakat kita khasnya di bandar-bandar, kita nampak budaya ilmu hidup, subur. Di kampung-kampung barangkali ada sedikit masalah di sudut budaya ilmu ini. Yang ni pun kena tengok balik apa sebabnya. Kan? Apa sebab tuan-tuan yang ada cita-cita dah pencen besok nak balik kampung, kena tengok apa yang perlu buat untuk islahkan masyarakat. Kan? Kenapa di kampung majlis-majlis pengajian tidak mendapat sambutan? Jawapan ni mudah. Tu ustaz, dia penat kerja, balik letih, itu je. Habis gitu ya. Apa yang perlu kita buat? Tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Islam ada jalan penyelesaian. Tak selesai juga, kita dah dapat pahala daripada kerja yang kita buat. Jadilah. Sebab tujuan kita nak cari pahala. Kita fikir perah otak macam mana nak islah masyarakat, tiba-tiba tak berubah. Tapi sekurang-kurangnya kita dah dapat pahala daripada kerja kita memerah otak, berfikir, panggil orang, ajak buat bentuk jamaah untuk gerakkan islah ini. Kita dah ada pahala. Dan memang matlamat hidup kita pun cari pahala. Dan perubahan dia memerlukan masa yang panjang. Jangan nanti duduk kat pekan ni ngaji elok dah. Kan kita ikuti pengajian, balik kampung kita duduk rusin. Kampung tak ada pengajian. Oh, aku tak boleh duduk kampung, kampung tak ada pengajian. Kitalah yang sepatutnya bertindak, menggerakkan. Kalau tak boleh buat besar-besar, buat kecil-kecil dulu. Perkara ni mesti berlaku. Kesan daripada pengajian begini. Tapi kalau kesan pengajian yang lama, balik kampung dia pun ruyuk juga. Dia pun tak nak sudahlah, dia pun lebuh gitu. Jadi masalah maknanya belum mencapai matlamat daripada ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarikat-syarikat ekonomi. Kerana Islam memberi perhatian terhadap pentadbiran harta dan mendapatkannya dengan cara yang sepatutnya. Dan di sinilah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik harta bagi orang, sebaik-baik harta adalah
bagi orang yang saleh. Hadis riwayat Ahmad dan sabda Nabi, siapa yang berpetang-petang dalam keadaan penat kerana bekerja akan mendapat keampunan. Demikian juga sesungguhnya Allah kasih kepada mukmin yang bekerja. Ini bentuk mafhum hadis berkaitan dengan kelebihan meletakkan pembangunan ekonomi. Apa masalah besar kita terhadap ekonomi hari ini, tuan? Masalah besar kita ialah dikitari oleh ekonomi kapitalis, ekonomi Yahudi yang berkitar tentang riba, contoh. Apa lagi? Berkitar tentang monopoli, berkitar tentang penipuan. Ni semua ini memerlukan kepada ditangani oleh umat Islam. Bagaimana kita baca sejarah, bila mana Islam masuk ke Madinah, sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, dia masuk ke pasar Yahudi, daripada pasar yang dikuasai dan dimonopoli oleh Yahudi, kemudian akhirnya umat Islam buat pasar yang akhirnya pasar itu boleh mendapat sambutan, menunjukkan bahawa trust kepada ekonomi Islam memang akan berjaya. Tapi mentaliti yang kita ada, niaga cara Islam tak boleh untung bunyi pun. Bagaimana kita nak wujudkan satu sentimen dalam masyarakat umat Islam betapa pentingnya saling bantu-membantu dalam ekonomi umat Islam. Kita gerakkan BMF satu ketika dulu dan masih lagi bergerak dengan kekangan-kekangan yang pelbagai. Kita dah sebut dah dalam perbincangan yang lepas. Apa yang kita buat seterusnya? Bagaimana kita nak tangani ni? Ada usaha yang dibuat, yang tak buat kena sokong. Sekarang ni melalui online pun dah ada dah, ya, untuk mengumpulkan ekonomi umat Islam. Tapi nak sebut, semua yang bekerja dan bangun di atas Islam mesti berteraskan kepada ikhlas. Kalau dia sekadar nak mengambil kesempatan di atas sentimen umat Islam, yang ni tidak akan mendapat kejayaan. Dia mesti ada ikhlas. Nak bangunkan di atas tujuan Islam, dia mesti ikhlas. Bila ikhlas, Allah Ta'ala akan bantu. Tapi kalau yang ada dia tak nak ambil kesempatan, dia pun serupa juga, ya, dia ambil barang bukan Islam, dia buh jenama Islam. Barang bukan Islam, kilang bukan Islam, tapi buh jenama Islam, dia punya, buh jenama dia. Sebab BMF orang pun beli, orang tak tahu, padahal serupa je. Nak buh jenama apa, kan terbubuh jenama orang, marah pula. Buhlah jenama apa pun, kan, jenama sebutlah apa pun, cili sekerat, kan, cili sekerat Islam punya, cili penuh bukan Islam punya. Orang pun beli cili sekerat padahal kilang yang sama. Ni tidak ada keikhlasan, mengambil kesempatan. Yang ni tidak akan berjaya. Yang nak menggerakkan mesti ada ikhlas, yang nak membantu mesti ada kekuatan. Kita sebut, kalau tiap-tiap orang bila nak makan, dia tanya, tengok mi, ni mi orang Islam buat ke? Dia kata, tak, bukan Islam. Lah, awak tak ambil orang Islam punya. Jadi sekurang-kurangnya mencetuskan idea. Saya sebut benda ni banyak kali dan berulang-ulang dengan tujuan supaya kita buat sikit peranan, supaya setiap orang ada peranan. Masing-masing mainkan peranan masing-masing. Tanya je pun. Dia kata, saya sebut nanti, takkan tanya pun tak boleh. Kan kepelanggan itu utama. Tanya je pun bunyi. Nah, dia kata, ini bukan Islamnya. Kalau bukan Islamnya tak dia, saya tak apa nak makan ni. Cari hak lain. Tak payah bangun kedai tu, tak apalah, minum je lah. Contohlah, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, saya nak sebutkan maknanya mesti berperanan, dan tuan-tuan kena ulang benda ni banyak kali. Jadi ekonomi umat Islam perlu kita tampilkan. Dalam keadaan umat Islam berdepan dengan masalah, di mana nak keluar? Suatu ketika dulu kan, mi orang Islam tak ada, alhamdulillah ada yang keluarkan mi Islam, ada alternatif. Roti ada keluarkan. Sekarang alhamdulillah di sudut pembuatan tak ada masalah. Sistem ekonomi Islam, apa terasnya? Orang masih tercari-cari kepada masalah ekonomi yang ada pada hari ini. Apa teras yang kita nak buat? Dulu satu ketika insurans, keluar insurans takaful. Walaupun di sana ada kekurangan, tetapi sebahagian alternatif untuk faham. Di saat cari bank-bank riba, tiba-tiba keluar bank Islam. Tidaklah tiba-tiba, maknanya kemudian muncul bank Islam. Walaupun banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi sekurang-kurang umat Islam sudah mula sebut bab mudarabah. Walaupun mula-mula disebut mudarabah, nak senang.
Tapi dia faham, oh ada mudharabah, ada apa lagi ni, dia pun nak sebut pun terkolap lidah, tapi sekurang-kurangnya dia tahu ada sistem ni dalam Islam. Ini peringkat awal memperkenalkan, akhirnya dia akan berkembang, sambutan dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ekonomi umat Islam perlu diperkasakan. Kerana hari ini memang siapa-siapa yang menguasai ekonomi, biasanya dia akan menguasai politik. Kita dah sebut dalam pertemuan lepas. Saya ingat saya dah sebut pertemuan, kebetulan saya bermusafir sekali dulu dengan seorang di Indonesia. Dia cerita Indonesia walaupun nampaknya orang Islam menguasai politik, tetapi di belakangnya adalah orang bukan Islam. Kenapa? Kerana orang bukan Islam menguasai ekonomi. Bila dia kuasai ekonomi, secara tidak langsung dia menguasai politik. Sampai disebut rokok kretek. Cerita sampai rokok kretek menunjukkan bahawa penguasaan ekonomi sangat penting untuk melakukan islah kepada umat Islam. Kemudian fikrah kemasyarakatan. Kerana mereka mengambil berat tentang penyakit yang melanda masyarakat Islam, mereka cuba mendapatkan cara merawatnya dan menyembuhkannya. Ini fikrah ni sangat penting. Fikrah ni kalau kita boleh sebutkan ialah bagaimana kerangka berfikir. Bagaimana umat Islam perlu berfikir. Apa masalah sebenar yang sedang dihadapi oleh umat Islam? Apa solusinya? Solusinya pelbagai. Kita kata umat Islam pecah. Apa solusi kepada perpecahan? Kita kata umat Islam lemah ini lemah. Apa solusi kepada kelemahan ini? Kalau tuan-tuan perhatilah masyarakat kita ni, fikrahnya dikuasai oleh minda drama. Kalau boleh saya sebutkan minda drama. Minda drama ni apa? Minda drama ni dia tak habis dengan gitulah. Tak ada penyelesaian. Daripada masalah kepada masalah kepada masalah kepada masalah kepada masalah. Ni minda drama. Dia tak ada satu penyelesaian yang tuntas. Dia seronok drag benda tu. Ada benda besar, lalu timbul benda kecil yang kononnya bertujuan untuk selesaikan masalah, tapi benda kecil itu pula berkembang makin banyak. Ini minda drama. Sebab apa? Nak jadi 100 siri. Yang ni kena selesai. Bagaimana cara berfikir yang betul. Demikianlah juga kita melihat betapa syumulnya fikrah Islam. Fikrah kita telah memperoleh kesyumulan di sudut islah. Kegiatan ikhwah diarahkan kepada semua aspek ini, di saat mereka yang lain menghadap kepadanya pada satu aspek dan meninggalkan aspek yang lain. Dia nak sebutkan tentang kesyumulan. Tuan-tuan boleh tengoklah tu. Ada ketikanya seorang Muslim itu banyak khusyuk di mihrab sambil menangis. Tidak lama kemudian dia seorang yang pemberi pengajaran. Kita hendak umat Islam yang berada di pelbagai pentas. Kita hendak kalau boleh pemain bola yang lincah di padang, suatu hari dia juga menjadi seorang pemberi tazkirah. Bagus, hebat. Kita dah mulakan polis yang hebat dan berpakaian senjata, dengan pakaian lengkap, tengok naik mimbar berkhutbah. Ini tak ada kaitan dengan polis semayang tak semayang. Ini nak cerita polis bila naik, sudah ada sekarang ketua polis yang boleh berkhutbah. Tajuk hari polis, tajuk ketua polis naik. Jabatan Mufti bagilah dia punya tauliah untuk itu contohnya. Baru orang tengok kemah. Kita hendak orang yang berada di pelbagai medan ini. Dan akhirnya sebenarnya saya ambil kesimpulannya, dengan kesyumulan ini ikhwah menjauhkan dari aspek segala sumber yang terdedah kepada kepincangan dan kritikan, sebagaimana menjauhkan diri dari ta'assub dengan gelaran Islam telah menghimpunkan mereka dengan satu gelaran, iaitu saudara se-Islam. Semua kita nanti dapat disatukan, dan kalau boleh orang Islam berada di pelbagai medan dan pelbagai sudut, yang tujuannya ialah untuk mengislahkan sudut-sudut yang kita rasa bermasalah, termasuk seni, drama, filem, nyanyian, tarian. Semua itu insya-Allah akan dikuasai oleh umat Islam. Wallahu a'lam. Covid itu boleh buka soal ya. Tak lagi panjang, kita pun dah berhenti. Tuan-tuan minta maaf terkasar bahasa, terlanjur adab budaya, seterajak masa sikit minta maaf daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, dan tuan-tuan doakan mudah-mudahan Allah permudahkan saya dalam segala urusan saya, diberi kefahaman
kekuatan ilmu dan beramal serta istiqamah. InsyaAllah doa juga untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal muttaqin al-muqarrabin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.